segala usul furu' kita dan seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, marilah kita sama-sama menyambung pengajian kita dan perbincangan kita pada malam ini. Itu berkaitan dengan masalah bersembahyang di kubur ataupun melakukan ibadat di kubur. Kerana sebahagian pihak mendakwa seumpama membaca Al-Quran di perkuburan, seumpama yang kita buat ni tahlil, talqin, sebagai satu bid'ah yang dimakruh, bahkan mereka kata satu bid'ah yang haram. Albani sendiri ada satu kitab bid'ah saya lupa tajuk dia yang tepat, tapi bid'ah dalam perkara berkaitan jenazah dan perkuburan. Di situ macam-macam lah disebut, tanpa membezakan mana bid'ah yang benar-benar haram dan mana bid'ah yang ada khilaf padanya. Pada mereka itu semuanya haram, sehingga disamakan, dikumpulkan bid'ah-bid'ah yang menyerupai amalan Nasrani, seumpama mengiringi mayat dengan apa? Dengan obor api, mengiringi mayat dengan obor api dan sebagainya, dengan bid'ah-bid'ah yang merupakan khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita dah beritahu pada minggu lepas, sebenarnya hukum ahkam berkaitan kubur ni bukan sahaja ada khilaf di kalangan ahli sunnah dan juga ahli bid'ah, tetapi di kalangan ahli sunnah itu pun ada khilaf. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, dan ada khilaf. Jadi dalam perkara-perkara sebegini hendaklah kita berlapang dada. Jangan kita ambil bahawa, jangan cuba kita paksa orang lain untuk ikut pendapat kita. Apatah lagi macam kita bincang, pendapat kita itu pendapat yang janggal, pendapat yang janggal. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Islam, mana-mana di antara sebab berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam adalah apabila orang cuba menegakkan pendapat-pendapat yang janggal dan ganjil. Berapa banyak berlaku perpecahan kerana orang yang cuba menegakkan pendapat-pendapat yang janggal dan ganjil. Jadi kita tak naklah ambil pendirian sebegitu. Halakal mutanatti'un. Jangan kamu berurusan keras, jangan bersikap keras dalam agama. Jangan bersikap keras dalam agama, tuan-tuan. Melainkan benda itu benar-benar benda yang mungkar disepakati oleh ulama', khasnya majoriti ulama' sebagai benda yang mungkar, barulah kita berkeras. Sedangkan contohnya masalah menulis nama, itu benda yang khilaf. Menulis nama pada batu nisan, itu benda yang khilaf. Jadi tak perlulah sampai kita nak mengeji dan tuduh bid'ah hanya semata-mata menulis nama. Saya ambil contoh masalah yang dibincangkan menyiram air wangi, di perkuburan. Memang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila mengemumikan jenazah anaknya Ibrahim, maka dijadikan tanda dan dengan batu-batu yang kecil dan kemudian disiram dengan apa? Dengan air. Tidak pula disiram air tersebut dengan wangi-wangian. Tapi di amalan dalam masyarakat kita sebahagiannya apabila nak menyiram air tu, maka dia akan petik bunga. Dia akan petik bunga dan dia akan campurkan dengan air tersebut, siramlah jadi air bunga ataupun air wangi-wangian. Jadi setengah orang ni tak faham. Dia pun buat mai kalam fuqaha. Kata nah, tengok Imam Malik pun sebut tak perlu nak memberat-beratkan, bahkan membazir
hukumnya kita menyiram air dengan wangi-wangian. Tuan-tuan kena fahamlah, Imam Malik duduk di negara di negeri di Madinah yang tidak ada padanya banyak pokok bunga. Jadi dianggap kalau kita nak menyiram kubur semata-mata sanggup berjalan beratus-ratus kilometer hanya untuk mencari bunga mawar, memanglah itu satu pembaziran, betul kan? Tapi kalau di dalam masyarakat kita, petik kat depan rumah aja. Bahkan orang kampung dulu tanam pokok-pokok bunga di tepi-tepi rumah. Jadi apa salahnya? Bahkan ada bahawa Rasulullah SAW suka pada wangi-wangian, para malaikat pun suka pada wangi-wangian. Jadi ini beramal dengan lebih daripada dua nas, beramal dengan lebih daripada satu nas. Jadi apa salahnya? I'malul kalam aula min ihmalih. Beramal dengan dua dalil lebih baik daripada beramal dengan satu dalil. Itu kita dah bincang dah, tuan-tuan ya. Jadi di sini setelah kita bincangkan berkaitan dengan masalah melakukan sembahyang ataupun secara umumnya ibadat di perkuburan, maka hujah yang banyak digunakan oleh orang-orang tertentu ialah kata-kata Imam Bukhari dari fiqahnya yang menyebut bab makruh bersembahyang di kuburan. Itu muka surat 142, kita dah bincang dah. Maka Syekh Abdullah Hafiz Al-Ghumari mendatangkan juga pendapat-pendapat yang lain tentang tafsiran hadis tersebut. Imam Bukhari kata berdasarkan hadis, lakukanlah sebahagian sembahyang kamu di rumah, jangan kamu jadikan rumah itu kuburan. Imam Bukhari mengatakan bahawa makruh bersembahyang di perkuburan. Sedangkan imam-imam yang lain seperti Imam Ibn Tin, Imam Ibn Qarqul, Ibn Khattabi, Turbashti mengatakan bahawa maksud hadis tersebut bukannya makruh bersembahyang di kuburan. Ia memang ada khilaf. Kita dah tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menegur Sayyidina Anas bin Malik yang bersembahyang di perkuburan. Maka hatta perkara ini pun ada khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Imam Bukhari mendatangkan pendapat para ulama yang lain yang mengatakan bahawa hadis tersebut bukanlah bermaksud makruh bersembahyang di perkuburan, tapi maksudnya sunat untuk kita bersembahyang di rumah. Itulah lebih kurang perbincangan kita pada minggu yang lepas, dan kita berhenti di hadis yang muka surat 144 144 ya. 42 145 dekat atas ni. Saya rasa kita mulakan dengan 144 ni ya. Kita baca supaya apa, idea tu bersambung ya. Pemahaman tu bersambung. Jadi kata Syekh Allah Hafiz Al-Ghumari, kemakruhan dalam semua tempat ini, iaitu bersembahyang di tanah perkuburan yang disebut dalam hadis-hadis tersebut, jika tidak diketahui secara yakin bahawa tempat sembahyang yang mengenai badan dan pakaiannya terdapat najis. Dia kaedahnya begini tuan-tuan, apabila kita sangka maka hukumnya makruh, apabila kita yakin maka hukumnya haram. Contohnya macam kalau kita jual kayu kepada orang yang kita sangka dia akan buat salib menggunakan kayu tersebut, maka jual beli itu adalah makruh. Tetapi kalau kita kata kita yakin memang dia beli kayu ni memang nak buat salib, ataupun dia beli simen daripada kita memang dia nak buat patung, kalau kita yakin kita jual juga, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita tak yakin, cuma kita ada sangkaan yang berat, mungkin dia nak buat dengan perkara ni salib, mungkin dia nak buat dengan perkara ni patung, maka kalau bersangka hukumnya jatuh makruh. Macam tu juga kalau kita nak bersembahyang, kita tak yakin bahawa tempat itu najis, cuma dengan sangkaan sahaja. Jadi eloklah kita ambil konsep ihtiyat. Maksudnya kita ambil konsep berhati-hati. Sebab kita tak yakin, jadi dia kata makruh bersembahyang di tempat itu. Tetapi andai kata kalau kita yakin bahawa tempat itu adalah najis, memang hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Jika tidak diketahui secara yakin bahawa tempat sembahyang yang mengenai badan dan pakaiannya
Kita dah bincang minggu lepas, tempat solat tu ialah tempat yang terkena badan dan pakaian, terdapat najis. Ini berdasarkan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahura wa ayyuma rajulin adrakathu salatu shalla haitsu kan." Yang dijadikan bagiku, bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jugalah. Ini bukan khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Ini adalah juga pemberian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam hadis yang lain. Dijadikan bumi untukku bersih dan suci. Mana-mana orang yang masuk suatu sembahyang di tempat itu, maka dia boleh sembahyang di mana dia berada, tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tempat itu kubur ke bukan kubur, tepi kubur ke depan kubur, belakang kubur ke, juga di mana-mana sahaja tempat. Dan kita dah bincang, kita berhenti pada hadis ni, bahawa di alam Melayu kita ni memang kita lebih tertib, kita lebih tertib dan lebih cermat dalam melakukan amal ibadat, khususnya solat. Sebab tu kalau alhamdulillah lah di tempat kita ni banyak musola dan surau. Tapi di negara Arab kurang tertib sikit, kurang tertib secara umum lah. Secara umum orang kata Arab ni kalau baik tentu macam malaikat, kalau tak baik ni macam jin lah orang kata. So ekstrim. Orang kita ni sedang-sedang lah. Orang kita ni sedang-sedang. Jadi mereka kurang tertib, bersembahyang di mana-mana, di tengah jalan, di tepi kedai, di hujung kedai, di tepi komputer lepas main internet. Pengalaman kita sendiri, kita habis subuh pergi internet, dia tengah main tu tengok jam, lambat lah, Allahu Akbar. Tapi kita je tuan-tuan banyak dengan kasutnya, dengan apa. Lepas tu kalau musim sejuk tu masuk dengan stokin-stokin, basah, mahu, ya Allah. Allah saja yang tahu. Bila kita sujud tu dekat dengan dia punya dia punya stokin, memang ya Allah, kurang cermat sedikit lah. Berbanding dengan orang kita, perempuan di sana sembahyang pakai seluar jin, saya rasa biasa lah. Kita nampak mereka masuk ke musola, masjid, masjid perempuan, pakai pakaian yang mereka pakai lah, tanpa ada beg sembahyang dan sebagainya, biasa. Alhamdulillah kita ni lebih tertib lah. Bahkan kita ambil tarbiyah daripada guru pun, orang yang mengambil pengalaman, mengambil tarbiyah daripada negara Arab dan juga negara di Malaysia. Di Malaysia ni agak lembut, lebih tertib, lebih jaga. Diriwayatkan juga daripada Ibnu Jurayj, katanya aku berkata kepada Nafi', adakah Ibnu Umar, Nafi' ni memang kita tahu dia berguru dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita bincang dah dulu tentang sanad Ali. Adakah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak suka bersembahyang di tengah kubur? Nafi' menjawab, Nafi' ni di antara fuqaha di kalangan para tabi'in dan juga merupakan qura' di kalangan para tabi'in. Nafi' menjawab, kami pernah bersembahyang ke atas jenazah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha di tengah perkuburan Al-Baqi'. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni pernah bersembahyang di tanah perkuburan Al-Baqi'. Dan kalau tak silap saya lah tuan-tuan, tanah perkuburan Al-Baqi' ini untuk isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu kawasan bulat kat tengah. Tapi memang tanda tu dah dipadamkan, tapi mereka bersusun. Asalnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kita pun tahu nak ditanamkan di rumah baginda, di rumah. Satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bermimpi 3 bulan jatuh ke rumah beliau. Maka dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah maksud 3 bulan jatuh ke rumah beliau ni? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, maksudnya dalam rumah kamu ni akan dikuburkan 3 orang terbaik di kalangan ahli bumi, yang terbaik pada zaman tersebut. Maka apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikebumikan dalam rumah Rasulullah, dalam rumah Sayyidina Aisyah, Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Aisyah, itulah yang bulan yang pertama. Itu bulan yang pertama.
Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dikebumikan di dalam rumah tersebut, itu yang kedua lah. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar, di akhir-akhir hayat kematian dia minta izin daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha untuk dikebumikan bersama dengan dua sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Sayyidina Aisyah sebenarnya berat hati juga nak bagi, tuan-tuan, sebab kalau boleh tempat tu nak direservekan untuk baginda, untuk beliau. Tapi akhirnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu an bagi, dan Sayyidina Aisyah tidak ditanamkan di tempat tersebut. Dan ulama menyebut ada satu lagi kawasan kosong di kawasan situ, sebab ada khilaf di antara ini kubur Rasulullah, ini kubur Sayyidina Abu Bakar, ini kubur Sayyidina Umar. Ada yang ulama kata begini, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar. Tapi ada juga pendapat yang Sayyidina Umar di sini. Ada satu lagi kawasan yang kosong, dikatakan akan dikuburkan di situ atau ditanam di situ Nabi Isa alaihi salam. Jadi kami, kata Nafi', kami pernah bersembahyang ke atas jenazah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah di tengah perkuburan Al-Baqi'. Imam pada hari kami bersembahyang ke atas jenazah Aisyah ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Turut hadir pada masa itu ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini menunjukkan bahawa ada harus dibolehkan bersembahyang di perkuburan, melakukan ibadat di perkuburan, bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahawa tidak harus ataupun makruh ataupun bid'ah yang haram. Adakah kita lebih tahu tentang hukum ini berbanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Al-Bukhari menyebutkan bab diriwayatkan tentangnya, iaitu sembahyang di kubur daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana mereka berdua berkata, apabila menjelang saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Laknat Allah ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baginda memberikan amaran tentang perlakuan mereka. Samunudan. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah perangi orang Yahudi, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan ini ada Syekh Usamah telah membahaskan tentang perkara ini. Bila dalam hadis ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ittakhadha. Akhadha ni dalam bahasa Arab mengambil satu maf'ul bih. Ittakhadha dalam bahasa Arab mengambil dua maf'ul bih. Maksudnya macam mana perlakuan mesti ada kalau mengambil ada satu objek. Ada satu objek. Subjek itu mana? Ada satu objek. Kalau ittakhadha, oleh kerana di sana ada penambahan. Kalau dalam bahasa Arab ziyadatul hurfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Apabila huruf ditambah ke dalam satu-satu fi'il ataupun satu-satu kalimah, maka makna pun bertambah. Jadi kalau mengambil itu satu barang yang kita ambil. Tapi kalau ittakhadha ada dua barang kita ambil. Jadi bila kata Syekh Usamah daripada Mesir ketika membahaskan hadis ini, apabila kata Rasulullah SAW ittakhadhu, maknanya mengambil tempat kubur itu sebagai masjid. Memang tak boleh lah kan tuan. Tempat kubur Rasulullah SAW ataupun tempat kubur para nabi itu sebagai masjid. Mengambil tempat itu sebagai masjid. Kita kena faham. Mengambil tempat kubur para anbiya itu sebagai masjid, maksudnya bersembahyang di atas masjid tersebut memang tidak boleh. Bukan maksudnya bersembahyang menghadap ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka tidak membenarkan kalau kita pergi ke Madinah ni, ini adalah raudhah. Contohnya di buku ni adalah raudhah. Di sini dah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini makam ahli suffah. Mereka tidak membenarkan kalau kita sembahyang di belakang ni. Tak dibenarkan kita sembahyang di belakang ni. Seharusnya di tempat makam ahli suffah, tempat-tempat orang yang duduk
orang-orang miskin yang duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan maksud menjadikan kubur Rasulullah itu sebagai masjid. Sebab maksud ittakhadha tu maksudnya menjadikan kubur Rasulullah itu bersemayang di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada umat macam tu tuan-tuan? Ya? Itu yang disebut oleh Syekh Usamah ketika membahaskan hadis ini. Al-Bukhari menyebutkan lagi bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan untuk bersuci. Sebab itulah berbeza tuan-tuan. Ada orang beritahu lah dia Allahu Akbar. Dia kata zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu anjing ni ke hulu ke hilir. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari menyebut bahawa zaman Rasulullah SAW tu anjing ke hulu ke hilir. Sebab ada berdekatan dengan kawasan Masjid Nabawi itu ada kawasan, saya lupa, anjing, tempat anjing buang najis ke ataupun tempat mereka berkumpul macam makan, begitulah. Jadi satu orang doktor ni dia beritahu pada kita, ni menunjukkan anjing tak najis. Sebab apa? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum tak basuh pun tempat lalu lalang anjing. Itu yang dia tak faham juga. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu turun ayat bahawa masjid ini perlu dijaga dan perlu dihormati, maka para sahabat mula mereka menyebut, doktor ini menyebut, ini betul lah, maknanya bila ayat suruh menjaga masjid diturunkan, barulah mereka kata anjing tu tak ke hulu ke hilir. Jadi dia kata anjing tak najis. Kalau anjing najis, pasti para sahabat akan basuh tempat pijak anjing. Kena faham, tidak, kita tak basuh tempat pijak anjing di atas tanah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beritahu kepada kita, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah tu sendiri adalah alat untuk bersuci, adalah alat untuk bersuci. Jadi apabila anjing berlalu di atas tanah, maka tanah tersebut, kalau tidak ada ain yang jelas daripada anjing tersebut, tidak dihukumkan sebagai najis. Tapi kalau anjing tersebut masuk ke dalam rumah kita, ataupun wal'iyadzubillah pernah berlaku di asrama kami, datang duduk pijak di atas kapet kita. Kapet kita ini bukan tanah, wajiblah kena samak tuan-tuan. Jadi istinbat tidak kena tempat. Mereka kata tak perlu basuh tempat laluan anjing. Memang betul kalau anjing itu lalu di atas tanah, sebab tanah itu sendiri adalah alat untuk bersuci. Jadi tanah itu sendiri telah menyucikan kesan pijak anjing tersebut, tapak kaki anjing tersebut. Tapi kalau anjing itu lalu di dalam rumah kita yang bukan dibuat daripada tanah, maka wajiblah kita sama. Itu maksudnya. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i juga, najis-najis yang melekat di hujung-hujung kain kita ataupun di hujung-hujung seluar kita itu dimaafkan. Kenapa? Sebab kerana dia telah dibasuh dengan tanah. Sebab hujung kain yang sama itu juga telah bergeser dengan tanah, dan tanah telah menyucikan najis-najis yang ada di hujung kain kita tersebut. Kecuali lah betul-betul nampak ain dia yang jelas, barulah hukumnya najis yang tidak dimaafkan. Andai kata tak ada hukum yang jelas, maka kenapa dimaafkan? Kalau terkena najis pun telah dibersihkan oleh tanah yang kita lalui. Janganlah kita faham, oh najis, anjing tak najis, sebab tu para sahabat tak jirus kat tempat anjing lalu. Memanglah para sahabat tak jirus sebab itu tanah, bukan kapet. Allahu Akbar. Tapi itu yang saya lihat dalam YouTube. Oh anjing tak najis, anjing tak najis. Astaghfirullahalazim. Dalam bab ini Al-Bukhari meriwayatkan hadis Jabir yang menyebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Ini hadis ini panjang dan sebenarnya lah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, diberi kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum aku. Pertama, aku diberikan pertolongan dengan timbul rasa gurun musuh sejauh sebulan perjalanan.
Ini kalau tak silap saya dalam peperangan apa ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begini, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Begitu Allah Subhanahu wa taala campakkan rasa ketakutan kepada orang kafir sehingga mereka apabila nak berperang tak jadi nak berperang. Kembali balik tuan-tuan. Para sahabat dah pergi dah ke tempat tu. Kurang apa ya pada musim panas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa tuan-tuan apa perang ni. Yang kalau tak cak saya apabila para sahabat balik dalam kebuluran tu, maka Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ikan paus, ikan nun maka para sahabat pun makanlah daripada lemak ikan, daripada daging ikan nun itu. Peperangan apa tuan-tuan? Saya lupalah tuan-tuan. Tapi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala campakkan kegerunan kepada orang kafir, kepada beliau masir atau syahrin. Perjalanan sebulan jauh. Orang kafir dah gerun. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi bagiku masjid dan alat untuk bersuci. Dan mana-mana lelaki daripada umatku yang wajib yang masuk waktu sembahyang di tempat itu, maka dia boleh bersembahyang di mana dia berada. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengulas hadis tersebut, sabdanya, bumi dijadikan untukku. Perbincangan tentang hadis ini telah disentuh pada permulaan kitab Tayammum. Dengan menyebutkan semula hadis itu di sini, mungkin Al-Bukhari bermaksud untuk memberitahu bahawa kemakruhan yang disebutkan dalam bab-bab sebelum ini bukanlah bererti pengharamannya. Itu tengok tuan-tuan bagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani melihat fiqh Imam Bukhari. Ini berdasarkan keumuman sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bumi dijadikan untukku sebagai masjid, yakni seluruh bahagian bumi ini sesuai untuk dijadikan tempat bersujud atau sesuai dibuat binaan tempat sembahyang. Termasuklah kawasan perkuburan tuan-tuan. Kemungkinan juga beliau bermaksud kemakruhan dalam bab-bab yang lalu, iaitu bab bersembahyang di kuburan dan seumpamanya, ialah pengharamannya. Sementara hadis Jabir yang umum ini dikhususkan oleh hadis-hadis dalam bab-bab yang lalu. Namun andaian yang pertama lebih utama diterima kerana hadis Jabir ini didatangkan dalam bentuk imtinan, menceritakan tentang anugerah Allah. Oleh itu tidak wajar hadis ini dikhususkan. Maksudnya begini tuan-tuan, Ibn Hajar Al-Asqalani beliau membuat dua andaian. Dalam hadis ini Imam Bukhari menyatakan bab apa tadi? Ini bab makruh sembahyang di kuburan tu. Nampak zahirnya macam hadis ini telah diulang oleh Imam Bukhari. Saya tak sempat nak sujud, nak semak tuan-tuan. Itu bab masalah bab ini. Ini bab apa ya tuan-tuan? Minta maaf. Ini maaf tuan-tuan, saya tak nak sebut. Saya tak takut tersilap sebut. Saya kena rujuk kitab bahasa Arab dulu. Tapi beginilah tuan-tuan, Imam Bukhari dalam fiqh, dalam Sahih Bukhari beliau banyak mengulang hadis-hadis. Apabila beliau mengulang hadis-hadis tersebut, beliau nak menunjukkan bahawa ada hukum yang boleh diistimbatkan daripada hadis tersebut dalam bab tersebut. Sebagai contoh, kenapa dalam fiqh mazhab Bukhari tidak dikatakan bahawa menyentuh perempuan itu membatalkan wuduk? Sebab Imam Bukhari radhiyallahu an tidak membahaskan hukum menyentuh perempuan dalam bab wuduk. Imam Bukhari membahaskan menyentuh perempuan dalam bab solat. Maknanya bila Imam Bukhari tidak meletakkan hadis tersebut dalam bab wuduk, maka mungkin kita boleh agak daripada pendapat beliau bahawa beliau tidak melihat perkara ini boleh dijadikan hujah dalam bab wuduk. Tapi perkara ini mungkin boleh dijadikan dalil dalam bab solat.
Tapi oleh kerana Imam Bukhari menggunakan tanda soal dalam tajuk bab dia, menunjukkan bahawa beliau tidak dapat nak tarjih, ataupun beliau, kita kata beliau melihat perkara ini sebagai perkara yang khilaf, tak dapat nak tarjih mana satu pendapat. Jadi Imam Bukhari membawa hadis ini yang menunjukkan bahawa boleh bersembahyang, dan ini adalah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW untuk bersembahyang di mana-mana muka bumi Allah. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, ini mungkin bermaksud bahawa hukum bersembahyang di perkuburan yang dibincangkan sebelum ini, maknanya hukumnya adalah makruh, bukannya hukum haram. Ataupun kata Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Bukhari nak maksudkan bahawa makruh bersembahyang di situ hukumnya tetap tidak boleh, tetapi itu adalah hukum yang khusus. Maknanya hadis berkaitan dengan dijadikan seluruh bumi ini sebagai tempat umat aku bersembahyang, hadis yang umum telah dikhususkan berkaitan dengan perkuburan. Maknanya still Imam Bukhari mengatakan bahawa bersembahyang di perkuburan ini hukumnya adalah makruh dan tidak boleh. Jadi mana satu andaian yang lebih berhak, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, andaian yang pertama tu lebih berhak. Sebab apa? Sebab hadis yang menceritakan tentang bahawa telah jadikan seluruh bumi ini sebagai tempat sembahyang umatku, ini sebagai hadis berkaitan dengan imtinan, iaitu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ini satu bentuk pemberian, sepatutnya dia tidak berbentuk dikhususkan. Maknanya dia perlu di-apply secara umum. Itu pendapat Ibn Hajar Asqalani. Pengertian umum hadis ini juga tidak boleh disangkal, iaitu semua tempat di bumi sesuai dijadikan tempat sujud, dengan mengatakan bersembahyang di bumi yang terkena najis tidak sah, kerana terkena najis adalah sifat yang mendatang. Sedangkan yang diambil kira tentang kesucian bumi itu ialah sebelum najis terkena padanya. Itu jelas. Maknanya bumi ini dalam bentuk mutlak semuanya suci. Kalau ada najis itu perkara yang mendatang. Maknanya perkara itu boleh ada, boleh tak ada. Kita bukan bincang begitu. Kita bincang tentang hukum bumi itu sendiri. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid ketika menyentuh hadis ulaika qaumun idza mata rajulun salih indahum banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwar. Mereka ialah satu kaum yang apabila seorang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, mereka pun membina masjid di atas kuburnya, kemudian mereka melukis gambar-gambar itu padanya. Beliau Ibnu Abdul Bar menyebutkan mereka yang berpendapat tidak harus bersembahyang di kubur menjadikan hadis ini sebagai dalilnya. Begitu juga hadis yang lain yang berbunyi seburuk-buruk manusia ialah mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. Tapi kita dah bincang, maksudnya menjadikan kubur sebagai masjid ialah kawasan kubur yang di atas itu sebagai masjid. Begitu juga hadis sembahyanglah di rumah kamu dan jangan kamu jadikan rumah itu sebagai kuburan. Hadis-hadis ini bercanggah dengan sabda Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan bersuci. Hadis ini memuatkan fadilat yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Segala fadilat kelebihan yang dianugerahkan khusus kepada Rasulullah SAW tidak boleh berlaku pemansuhan atau dikhususkan atau dikecualikan. Maknanya kata Ibnu Abdul Bar dan juga ulasan oleh Syekh Abdul Hafiz Al-Umari, sepatutnya hadis itu tak boleh dikhususkan bila Rasulullah SAW kata seluruh bumi ini dijadikan bagi umatku untuk bersolat. Tiba-tiba ada ulama berpendapat kecuali kubur, kecuali bahagian kubur. Tidak, pengkhususan di sini tidak kuat. Sebab kalau hadis yang berkaitan dengan pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya ianya bersifat menyeluruh. Sebab itulah tuan-tuan, kita diharuskan bersembahyang di kubur orang. Sebab tu ulama kata begini, kalau kita guna kubur lama untuk menanam orang, tak ada masalah. Contohnya kubur yang lama ataupun kubur orang kaum jahiliah, kemudian kita guna kubur yang sama, kawasan yang sama untuk menanam orang Islam, tak ada masalah, tidak jatuh hukum makruh. Yang makruhnya kalau kita guna kain yang kita buat dalam perkara yang buruk untuk kita tanam kain kafan. Kain kafan ulama kata disunatkan benda yang berasal dari perkara yang baik-baik. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama dahulu, apabila mereka meninggal, mereka memberi wasiat supaya ditanamkan aku dengan jubah yang aku sembahyang ni, supaya ditanamkan aku dengan
pakaian aku biasa semayang untuk tahajud. Kita tengok kisah Rabi'atul Adawiyah. Sebab apa? Sebab disunatkan untuk seseorang itu ditanam dengan pakaian yang baik-baik ataupun pakaian yang berasal daripada perkara yang baik-baik. Itu untuk hukum kain kafan. Tetapi untuk hukum kubur, maka tidak disyaratkan tanah itu tak pernah digunakan untuk benda yang buruk. Tidak disyaratkan begitu. Hatta tanah tersebut pernah digunakan untuk orang kafir, kubur orang kafir, tapi kubur itu tersebut telah mundarisah. Maksudnya telah begitu lama, telah lewat, telah hancur. Tak ada masalah hukumnya kita nak menggunakan kubur tersebut. Sebab apa? Sebab ni hukum tanah, tuan-tuan. Ni hukum tanah, berbeza dengan hukum pakaian. Ya. Jadi pemansuhan dan pengkhususan dan pengecualian boleh berlaku kepada hadis yang bukan dalam bentuk menyatakan kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis itu datang dalam bentuk perintah atau larangan atau dalam erti kata perintah dan larangan. Dengan ini ternyatalah apabila kita melihat percanggahan di antara hadis-hadis terbabit, maka antara hadis yang berperanan sebagai nasikh, yakni hadis yang memansuhkan hadis yang lain, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan bersuci, dan sabda baginda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, haitsuma adrakatka as-salah fasalli faqad ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, di mana sahaja kamu mendapati masuk sembahyang, maka sembahyanglah, sesungguhnya bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan bersuci. Selesai ulasan oleh Ibnu Hajar. Jadi jelas bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata seluruh bumi ini dijadikan bagi umatku untuk bersolat, tempat untuk bersolat, maka diharuskanlah untuk melakukan ibadat di mana-mana muka bumi Allah ni. Jadi jangan kita kata bahawa haram membaca Al-Quran di perkuburan. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab dalam solat itu sendiri ada bacaan Al-Quran. Kalau diharuskan untuk bersembahyang di perkuburan, apatah lagi untuk membaca Al-Quran. Dan kita sendiri dah tahu bahawa dalam mazhab Syafi'i, para ulama Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i bersepakat disunatkan untuk kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran di perkuburan. Dan ini juga wasiat Imam Syafi'i kepada anak murid beliau, dan ini juga wasiat beberapa ulama Syafi'i seperti Syekh Salamah Al-Azami memberi pesan kepada anak-anak murid beliau supaya mengkhatamkan bacaan Al-Quran di perkuburan beliau. Dan ini juga adalah sunnah yang dimulakan oleh kaum Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Saya baca sedikit lagi, tuan-tuan. Hadis ini, yakni bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan bersuci, maknanya boleh dibuat ibadat di atas bumi, mana-mana bahagian bumi yang tidak bernajis, adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Maksudnya mutawatir ni kalau ikut kaedah, tuan-tuan, siapa nafi jatuh kafir. Sebab hadis yang mutawatir sama ada dari segi lafaz atau maknawi, hukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Orang yang tak percaya hadis ahad tak jatuh hukum kafir, tuan-tuan, boleh jatuh hukum fasik. Tetapi orang yang tak percaya pada hadis mutawatir jatuh hukum kufur. Sebab hadis mutawatir ni kekuatannya sama macam Al-Quran. Dan maksud hadis ini ma'lumun minad dini bid-darurah. Hadis ini maksudnya ma'lum minad din bid-darurah, maknanya tidak diuzurkan mana-mana orang untuk jahil tentang perkara ni. Jadi kata guru saya lah, tuan-tuan, ni kata guru saya lah, perkara-perkara yang ma'lum bid-din bid-darurah, ma'lum bid-din bid-darurah, tak boleh orang itu jahil lebih daripada 3 tahun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tempoh untuk kita belajar sembahyang sebelum kita kena rotan selama 3 tahun. Muru auladakum bis-salah inda sab'i wadribuhum 'alaiha innal 'ashar. Suruh anak-anak kamu bersembahyang ketika mereka berumur 7 tahun dan rotan mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi kata guru saya, tempoh untuk satu orang tu belajar perkara-perkara yang maklum bid-darurah fid din sekurang-kurangnya 3 tahun. Kalau lebih daripada 3 tahun, maka tidak diuzurkan lagi, bolehlah dirotan. Tetapi di Malaysia, contohnya fatwa berkenaan dengan mu'allaf. Mu'allaf ni jatuh fatwa kebangsaan mengambil pendapat mu'allaf ini adalah istilah bagi seseorang itu selama 5 tahun. Ini keputusan jawatan kuasa fatwa kebangsaan berdasarkan uruf. Dan kita tahu orang yang baru masuk Islam memang diuzurkan ataupun dimaafkan untuk tidak mengetahui hukum-hukum ahkam hatta yang maklum bid-darurah fid din,
Sebab apa? Sebab mereka baru masuk Islam. Tetapi berapa lamakah tempoh mereka dimaafkan ini? Berapa lamakah tempoh mereka dimaafkan ini? Kata guru saya, selama 3 tahun, berdasarkan hadis tersebut. Maknanya suruh ketika umur 7 tahun, awal masuk 7 tahun, dah masuk umur 10 tahun dah boleh kena rotan. Dan kata ulama, suruhan di sini bukan suruhan untuk solat saja, jangan silap tuan-tuan. Tapi di sini ialah suruhan perkara-perkara yang wajib. Bahkan sebenarnya apabila, tapi dia tidak orang di sini baru masuk sanah mumayyiz, maksudnya baru masuk umur mumayyiz, bukan umur baligh lagi. Kalau dah umur baligh, kita semua tahu bahawa ada kewajipan umum. Setiap orang yang masuk umur baligh wajib dia berazam untuk melakukan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan. Siapa yang tak buat azam ini berdosa tuan-tuan, dan wajib buat azam ini apabila dia tahu bahawa azam ini wajib. Azam ini wajib sebab dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang tidak berazam untuk berjihad pun dah berdosa. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan tak pernah berniat dalam hatinya untuk berjihad, andai jihad itu datang, andai jihad itu wajib, maka matilah dia dalam salah satu cabang munafik. Maka sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, di antara awal kewajipan apabila seseorang itu masuk baligh, wajiblah dia berniat dan berazam bukan berniat dan berazam untuk melakukan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan. Andai kata dia tak melakukan azam ini, berdosa dia, sebab tuntutan itu dah ada ke atas diri dia. Baik, kita habiskan di sini tuan-tuan. Berdasarkan ini maka bersembahyang di dalam masjid yang terdapat kubur, atau bersembahyang di kubur, atau menghala ke arah kubur, iaitu bersamaan dengan arah kiblat, atau di sisi kubur, atau di antara dua kubur, adalah sah dan tidak disangsikan lagi. Berbeza dengan dakwaan-dakwaan sebahagian orang. Saya tahu ada orang-orang tak nak bersembahyang di masjid-masjid di Malaysia ni. Terutama masjid kat kampung saya pun ada kubur kat depan dia. Setengah masjid mungkin kubur kat tepi dia. Betul? Kita kata dekat Masjid Nabawi, kubur dalam masjid. Kubur dalam masjid. Dan kita dah bincang dah tentang perkara ni. Maka jangan terpengaruh tuan-tuan dengan kata-kata mereka yang mengatakan bahawa masjid-masjid kat kampung yang depan tu ada kubur tak boleh sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begini. Tidak. Ulama kata hadis yang umum ini telah menasahkan hadis yang sebelum ini. Dan ataupun untuk bagi tidak bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang lebih umum, yang lebih kuat, yang mutawatir ini, maka ditakwilkan, ditakhsiskan, iaitu sekiranya itu ada najis dan sebagainya. Ini berdasarkan keumuman hadis yang menyebutkan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan bahan bersuci. Hadis ini bertindak memansuhkan hadis yang melarang bersembahyang di kubur. Inilah cara pendalilan yang diambil oleh Ibnu Abdul Bar. Maka salahlah kalau kita mengatakan bahawa tak boleh dan bid'ah kita bersembahyang di masjid-masjid yang depannya ada kubur, di sisinya kubur, di tengahnya kubur, macam Masjid Umawi. Kalau kita pergi ke Syria, Masjid Umawi itu tengah-tengah masjid itu ada makam Nabi Yahya alaihi salam. Masjid Imam Syafi'i pun begitu. Sekarang ni dah di tengah-tengah dah. Dulu di tepi rumah salah seorang anak murid beliau. Sekarang ni dah jadi dalam masjid. Maka tidak makruh, bahkan tidak haram. Berbeza dengan orang yang mengatakan haram. Sebab apa? Orang Wahabi pernah mengatakan bahawa tak sah sembahyang di masjid-masjid di Mesir. Sebab masjid kat Mesir ni banyak makam para ulama tuan-tuan. Bahkan kalau kita lihat di kerajaan Mesir, makam Imam Asy-Syadzili, makam Imam Asy-Syadzili bukan sahaja dibuat masjid, dibuat pula sekolah agama kat tepi itu tuan-tuan. Dibuat pula sekolah agama berdekatan dengan makam Imam Asy-Syadzili. Haram ke sembahyang di masjid begitu tuan-tuan? Tidak haram. Kerana apa? Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa seluruh bumi ini dijadikan masjid bagi umatku, dan itu hadis yang lebih kuat menasahkan hadis-hadis yang sebelumnya. Maka untuk malam ini itu sajalah tuan-tuan. Moga-moga jangan cepat-cepat
Kita masalah kita kadang-kadang tuan-tuan, baru ni ada student tanya saya. Pagi tadi saya hari ni macam daripada pagi sampai ke petang tuan-tuan. Pagi orang tanya pasal takaful. Petang orang tanya pasal bond. Maghrib tadi sebelum maghrib ada orang tanya pasal tajuk nak buat tesis PhD. Saya syorkan supaya buat tajuk teori bid'ah dalam mazhab Syafi'i dan kesannya dalam pemahaman ibadat di Malaysia. Supaya nampak bahawa mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang luas dalam bid'ah hasanah. Sebab itu banyak amalan-amalan yang dibuat disusun oleh para ulama kita. Kerana dalam mazhab Syafi'i ini mafhum bid'ah dia tu luas. Jadi student tanya kita, Ustaz, sekarang ni ada jus tok guru. Tuan-tuan mungkin pernah minum kot jus tok guru ni. Jadi di situ dalam jus tok guru tu dicampurkan antara bahan-bahannya ialah kurma dan juga anggur. Maka tersebar kat internet sekarang ni ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dicampurkan anggur kering dan juga tamar. Itu tamar ni tamar kering Jadi dia kata tak boleh buat jus tok guru tu sebab apa? Sebab campur tamar dengan anggur. Ini masalah ni tuan-tuan. Hadis ini berkaitan dengan jual beli. Okey, oleh kerana kurma dan juga anggur ini adalah kita masukkan daripada amwal ribawiyah, harta-harta yang tertakluk kepada hukum riba. Kalau 1 kilo anggur tak boleh jual dengan 2 kilo anggur, mesti 1 kilo anggur juga walaupun kualitinya berbeza. Kalau nak jual, kena jual dengan duit, kemudian belilah anggur yang lain dengan duit tersebut. Tak boleh tukar dengan sistem barter. Kalau tidak, mesti 1 kilo 1 kilo. Tamar pun begitu, 1 kilo 1 kilo, 1 sok 2 sok, 1 sok. Walaupun kualitinya berbeza, ada sebab tuan-tuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang peniaga itu mencampurkan dalam tamar kering dan juga anggur kering. Takut-takut nanti bila dia nak jual nanti, nak tukar anggur dengan anggur, anggur di sini bercampur dengan tamar. Ataupun nak jual tamar dengan tamar, tamar di sini bercampur dengan anggur. Pengharaman di sini bukan pengharaman buat jus tuan-tuan. Bukan pengharaman buat jus. Pengharaman di sini ialah pengharaman dalam jual beli barter. Bai'ul muqayadah, jual beli barter, itu yang diharamkan, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita campur, peniaga campur anggur kering dengan tamar kering. Takut nanti nak buat sistem barter bercampur-campur. Jadi jatuh hukum riba buyuk, riba jual beli. Tapi setengah orang dia baca hadis ni sekali lalu. Oh tak boleh ni. Tak boleh campur jus anggur dengan jus tamar. Maka jus tok guru tu dia kata haram pula. Astaghfirullahalazim. Bukan maksud haram itu campur buat jus, tak haram tuan-tuan. Kalau gitu lepas makan tamar haramlah makan anggur. Betul? Tak boleh begitu. Jadi maksud di situ ialah campur dalam jual beli barter. Maaf sambil masa yang panjang tuan-tuan. Moga kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan dengan isu hukum akal kubur. Dan insya-Allah kita akan bincang beberapa isu lain lah. Saya akan tambah isu-isu berkaitan dengan hukum akal kubur, terutamanya perkara-perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama insya-Allah. Doa sikit tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.